Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Afiq Zulkifli. Pastinya anda sedang menonton program Let Lu yang bersiaran di Facebook dan juga YouTube RTM. Sebelum tu jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe media sosial RTM kerana kami sajikan anda dengan informasi terkini. Bulan ini adalah bulan di mana bulan kebangsaan, iaitu bulan di mana kita negara Malaysia mendapat kita punya orang kata kemerdekaan. Jadi tetamu kita pada hari ini saya bawakan khas untuk anda, salah seorang wiranegara. Nak tahu siapa beliau? Kita saksikan dulu clipping ini. Baik, bertemu kembali dalam program Let Lu. Itu dia tetamu kita pada hari ini, salah satu wiranegara. Ya Allah, terharu saya tengok. Bersama kita hari ini adalah Major Datuk Salahuddin. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Sihat, Datuk? Sihat macam ni. Okey, Datuk. Mungkin di luar sana mereka nak tahu siapa diri Datuk sebenarnya. So, boleh Datuk perkenalkan diri, Datuk? Okey, saya dilahirkan di Teluk Intan atau dulu dipanggilkan Teluk Ensen pada 1948. Lepas tu saya pindah ke ayah saya seorang guru, ya. Ibu saya seorang serumah lah. Kita ada 9 adik-adik semua. Jadi lepas tu saya pindah ke Ipoh. Ya. Dan lepas Ipoh tu mula-mula saya belajar di sekolah Melayu lah. Masa sekolah Melayu Teluk Ensen tu. Lepas tu sekolah Melayu di Ipoh. Lepas sekolah Melayu dulu ada nak masuk sekolah orang putih Inggeris dulu. Ada periksa. Ada exam. Bila periksa tu, masukkan ke sekolah, nama sekolah tu St. Michael Institution Ipoh. Dia, itu masuk sana dipanggilkan SMC1. Special Malay Class 1. Dulu ada nak masuk tu. Lepas tu Special Malay Class 2 sampai saya habis pada tahun 1966, saya habis Form 5. Lepas masuk Form 5, saya masuk Military College. Masuk RMC lah. Macam tu. Jadi dekat situ Datuk mula-mula develop. Okey, macam mana Datuk boleh terlibat dengan ketenteraan ni sebenarnya? Adakah minat atau macam mana? Okey, sebenarnya rumah saya dulu di HB Road Ipoh tu sebelah kem askar. Kem sebelah askar tu, kem British, nama dia 1318 Royal Hussars. Kem askar Ramillies Camp masa tu. Jadi bila petang masa dia orang buat guard of parade, dia pakai satu uniform tu. Uniform tu cantik. Jadi bila uniform cantik, saya minat uniform tu. Itu saya start masuk, saya minat dalam tentera ni. Okey. Lepas saya minat dalam tentera tu, dalam sekolah pula saya masuk kadet bersatu. Lepas saya minat tentera ni, masuk kadet bersatu. Itu dengan secara sendirilah. Saya minat. Jadi saya masuk kadet bersatu, situlah mula-mulanya saya cebur dalam ketenteraan lah. Betul. Saya ada baca satu artikel di mana Datuk pun salah satu sebab Datuk dah tengok setiap petang tengok orang pakai uniform semua. Yang kalau kereta lalu yang satu dalam Royal Hussars tu dia kereta besi, kereta perisai. Dia guna kereta perisai lama macam Daimler, macam lama. Dan itu satu minat yang saya nak masuk dalam tu juga. Tertarik cantik kan? Cantik kereta besi tu. Okey, Datuk, bila kali pertama Datuk, ialah Datuk kan rumah sebelah kem ketenteraan. Jadi bila pertama kali Datuk pegang senjata api ni? Okey, masa saya kadet bersatu tu, masa saya dalam kadet bersatu tu ada annual camp. Cukup tahun tak ada annual camp. Saya di-attachkan kepada askar yang di sebelah tu. Dan masa tu duduk sebelah tu 5 Melayu. 5 askar. Masa tu British dah balik, 5 Melayu situ. Saya attach situ. Dan situlah saya belajar macam-macam map reading, macam menembak. Itulah pertama kali saya menembak menggunakan senapang Mark 5. Mark 5 tu bangsa dalam tu ada lebih kurang 10 biji peluru je. Dia tak ada macam automatik tembak tak ada. Tembak satu, tangkap kok lagi. Tembak satu, load lagi. Habis 10 round, muka bengkak. Pasal dia tendang kuat sangat tepi tu. Tepi tu. So itu kali pertama yang Datuk itu kali pertama saya nampak. Okey, Datuk.
Apa perasaan sebenarnya bila first time Datuk pegang senjata? Kalau saya sendiri memang saya rasa excited ada, nervous ada. Tapi Datuk Mula-mula excited lah. Nervous pun ada. Lepas tu dah jadi masa saya di maktab tentera, kita belajar menembak, belajar ni semua. Jadi kebiasaan dah ada. Lepas masa saya maktab tentera, senapang saya pakai dipanggilkan SLR. Self Loading Rifle 7.62. Berat tu. Buat ustaz, yalah. Kalau calon-calon orang pengsan juga bawa. Betul. Berat. Kalau dulu kita pegang betul-betul, sekarang ni anak muda dah tu, diorang pegang dekat ni je, dekat game lah. Contoh PUBG kan. Itu semua SLR, AKM semua kita tahu. Okey, banyak lagi kita nak sembang dengan Datuk. Tapi sebelum tu, kita rehat dulu, kita saksikan dulu clipping ini. Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasiani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! Jasa dan budi kita, ayolah berbakti hingga akhir. Anda masih lagi bersama saya dalam program Let Lu. Hari ini kami bawakan khas salah seorang wiranegara iaitu Major Datuk Salahuddin. Okey Datuk, saya difahamkan Datuk terlibat dengan salah satu operasi dikira rahsia lah dulu kan, iaitu Operasi Teliti 2. Jadi boleh Datuk ceritakan sikit apa sebenarnya Operasi Teliti 2 ni? Okey. Sebelum tu, saya telah dipilih dipilih untuk memasuki, dipanggilkan dulu MISB. MISB ni Military Intelligence Special Branch. Nama dia. Dipilih pasal daripada itu, dalam unit tu dia pilih siapa yang ada intelligence punya background. Okey. Lepas saya operation satu di Ipoh, nama dia Op Iblis, saya di handpick untuk pergi ke Sarawak untuk masuk MISB sebagai Military Intelligence Officer. Okay. Sebagai Military Intelligence Officer tu, masa tu umur saya baru 21, 22 gitulah. Ya. Baru itu. Dan di situ, saya apa yang saya punya pegawai pemerintah bagi tahu dulu, dia punya to know the enemy, dia kata, know yourself first. Dia kata. Jadi dia bagilah buku ni semenjak tu, dalam masa sebulan saya bacalah sejarah komunis ni di Sarawak punya, seorang-seorang punya particulars. Okey. Lepas habis tu, bos saya masa tu, polis punya bos, nama dia Tan Sri Yuen. Dah meninggal dah, Tan Sri Yuen, dan saya punya military of Sarawak masa tu, nama dia Captain Maulud. Masa tu Captain Maulud, lepas tu dia berhenti sebagai Lieutenant General lah. Jadi tiba-tiba dia kata, dia panggil saya ada nickname saya dalam sekarang tu. Nama dia Jin. Jin. Dia operate jahat lah, Jin operate saya. Lepas tu, Jin, I got a special operation for you. Come. Saya dekat daripada Lundu masa tu. I want you to go to Semanggang. Malam tu juga. Dulu curfew, ferry dekat Lundu tu tak ada jambatan ni masa tu. Ferry lagi. Jadi saya kena rush ferry tu sebelum pukul 6. Nak cross, kita tak boleh cross lah. Betul. Okey. Cross, terus pergi ke Semanggang. Daripada situ, pergi ke Semanggang, habis kurang dalam, ada lebih kurang dalam 10 jam lah. Pasal dulu jalan tak betul lagi, tak ada tar, batu-batu. Sampai Semanggang, ada situ di SPO, nama dia Bobby Ong. Bobby kata, all yours. Itu je. Dia serahkan semua lah. All yours. Di situ saya jumpa dua penganas komunis yang baru menyerah. Baru menyerah diri. Baru sangat menyerah diri. Dia kata dia menyerah diri lebih kurang dalam pukul 3.30 gitu. Hari yang sama? Hari yang sama. Malam tu, saya jumpa dia. So, saya interrogate lah. Jadi, ada satu interpreter. Jadi, 4 orang. Saya masuk itu. 2 komunis yang baru surrender. 1 interpreter ni, dia komunis juga loh. Tapi dia dah menyerah, dia masuk polis lah. Dan lagi satu, komunis surrender juga. Tapi, dah lama tak lama lah, lebih kurang dalam 5-6 bulan lah, dulu padanya ni.
Jadi masa interrogation tu, tanya. Dia kata, bos dia akan bawa bini dia. Nama bos dia Fan Si Hyong. Bawa bini dia untuk bersalin. Kita kena intercept. Sebelum dia dapat pergi salin tu, boleh dapat dua-dua sekali. Lepas tu, dia ni akan pergi jumpa bos lagi satu. Nama satu dia Bom Kicok. Nama dia. Untuk bertemu. Pasal nak bagi instruction apa. Jadi kita kena intercept. Jadi siap. Tu dia kata, bila boleh masuk? Dia kata, sekarang juga. Jadi siap barang saya. Masa dulu, masa grup saya ni, tak pakai uniform. Berapa orang tu, Datuk? Dua komunis yang menyerah tadi, satu interpreter, satu macam lead, komunis juga. 4 ni komunis. Saya seorang lah. Saya seorang lah. Itu pakaian saya semua dalam tu, semua tu pakai komunis juga lah. Dan Datuk pun difahamkan, Datuk pun ada belajar sedikit macam mana cara diorang bercakap, bagaimana. Macam mana dia punya kehidupan dia lah. Kehidupan dia. Macam mana makan dia, macam dia cara makan dia, dan lepas tu dia tidur macam mana. Dia komunis tidur pukul 10. Bangun tak bangun pukul 4 pagi. Siap makan, siap apa, siap jalan. Maknanya Datuk sendiri belajar dan Datuk implementkan benda tu kan. Sebab kita nak masuk dalam dunia diorang. Okey Datuk, saya percaya dalam setiap pertempuran pasti ada kematian dan juga pembunuhan lah. Jadi saya nak tanya Datuk kan, waktu first time Datuk masuk studio, saya macam, saya nak tanya ni lah. Apa perasaan Datuk bila pertama kali Datuk berjaya menewaskan pihak lawan lah dalam Teliti 2 dan juga okey, saya sebenarnya saya pernah bunuh komunis ni pada tahun 69. Tahun 69, masa tu nama operation tu Op Jalan Raja. Op Jalan Raja ni berlaku dekat Nonok punya area. Sekarang dia tukar nama, saya lupa nama sekarang ni, tapi dulu main Nonok. Lepas tu, masa itu dalam ambush pertama sekali saya buat ambush. Jadi grup ni lalu. Itu pertama kali saya tembak. Pasal itu ramai ya. Itu saya lebih kurang dalam ada lebih kurang dalam 20 orang gitu tembak komunis yang lalu. Itu pertama kali saya menembak lah. Jadi waktu Datuk menembak tu, apa sebenarnya yang Datuk rasakan? Tak ada apa rasa pasal kita macam dah biar training masa training tembak target, tembak semua tu kan. Tak ada macam perasaan, tak ada lah. Either you kill me or I kill you lah, itu je. Sebab ada saya mati atau awak mati. Itu je. Kan. Okey Datuk, Datuk dah berapa banyak operasi yang Datuk tempuhi sepanjang Datuk menjadi wiranegara ni? Berapa banyak operasi sebenarnya? Banyak. Antara operasi tu ada tak yang Datuk paling ingat lah? Paling ingat sekali itulah masa satu operasi lepasnya 7 ranger telah ditembak di ambush. Selama 15 orang mati. Masa itu dekat Lundu. Saya masa tu MIO Lundu masa tu. Masa saya menjejak camp tu, nak cari dia punya, saya satu grup daripada, nama dia dulu PKPT. PKPT ni adalah elemen daripada komando. Daripada kita punya MXSR dulu. Daripada itu masuk, kita jejak sampai camp dia. Bila dah sampai camp tu, masuk camp tu, komando daripada grup lain datang take over. Di situ masa pagi ada satu sarjan, kalau tak salah saya Sarjan Hashim, saya mati kena tembak. Dia tengah ambil air, nak ambil semayang pagi, kena peluru swing. Mati situ. Kalau dari pengalaman Datuk sendiri, adakah Datuk pernah rasa macam kena tembak? Datuk pernah rasa? Tak ada, saya tak pernah. Tapi orang yang mati depan saya adalah askar saya yang mati dengan saya tu ada juga lah. Macam mana perasaan tu bila Datuk kita kehilangan, mungkin itu kawan atau sahabat kita. Macam mana perasaan bila kehilangan seorang yang mungkin kita perasaan dia ialah marah pada, nak kejar pada, macam kita nak panggil helikopter lah, nak ini, banyak kerja masa tu kan. Dan saya percaya time tu mesti kita kena berfikir, kena rasional lah orang kata, kena berfikir. Begitu tu, antara cabaran yang pernah Datuk lalui dalam sepanjang Datuk, perkhidmatan Datuk? Itulah yang saya plan operation ni lah yang paling saya ni. Bila bos saya kata, Tan Sri Yuan dengan Major Maulud kata, your job, masa itu dia cakap putih lah, your job is to catch these two alive. Jadi saya kata, catch alive. Saya fikir juga macam mana nak tangkap hidup. Dia orang ni, anak ayam pun kalau kita kejar, dia lari. Ini orang manusia. Jadi kita plan lah. Jadi nak mengejar dia tu. Yang itu dia punya cabaran tu, nak mengejar dia.
nak ngikut dia tu. Dulu dalam hutan dia tak ada wireless set tau. Kita tak bawa wireless set. Dia gunakan DLB. DLB makna dia date letter box. Date letter box ni saya akan tulis saya tak tulis lah, yang tulis yang Komisi Baru Surrender ni. Pasal dia akan tulis dalam surat kecil dan dia letakkan di satu tempat. Tempat itu prominent lah, macam tepi sungai, ada pokok jatuh sini kan, letak situ. Okey. Bila komuniti lagi satu datang, grup satu datang, ambil baca surat tu, dia balas surat tu. Jadi kita dapat surat tu, kita tunggu dari jauh lah. Bila orang dah hantar surat tu, dia kata meet me, dia ada di LB. Jadi saya berjalan ke sana, jumpa di LB lagi satu. Baca surat lagi, hantar surat, I'm here. Lepas tu makan tak bawa dia tak bawa makan ni. Lepas tu pergi lagi satu di LB. Ada surat dia, baru jumpa mana-mana. Dan di situ, dalam DLB itu, dia tulis surat. Makanan ada letak di sini. Jadi, kau pergi tempat tu. Jadi, kau korek dalam tu, adalah beras ada, gula ada, garam ada, ikan masin ada. Kadang tu ada babi ada. Di sini babi kan. Jadi, saya tanya dia, babi tu berapa lama tahan letak ni? Dia kata babi ni boleh tahan setahun. Setahun Jadi, dia buat babi tu, dia letak situ, dia balut dengan, dia gaul dengan garam. Garam, tanam. Nak makan, potong. Tanam balik garam. Itu dia. Orang lain datang makan. Bila dah habis, ada satu grup lagi replenish. Kalau beras dah habis, dia tambah beras. Itulah. Sampai ke last tu, baru kita sampai ke dekat Inkeliri. Dekat Inkeliri tu, baru kata, jumpa orang ini. Jadi saya hantar yang baru surrender ni, pergi rumah tu, jumpa orang ni, so nak temukan lah. Itu lepas hari yang saya ingat hari yang ke-6 itulah. 6 ke 7 tu. Lepas tu, dari situ, dia kata, kau pergi duduk dekat tepi kolam di kebun lada hitam. Saya duduk situ. Situlah kita praktis. Datuk, sebenarnya dalam setiap operasi kan, berapa jauh perjalanan? Dan saya difahamkan, saya baca kisah yang di operasi Teliti 2 ni, berkilo-kilometer berjalan. Ya. Macam, berapa sebenarnya? Jalan tu berkilometer juga lah. Adalah, saya ingat ada lebih kurang dalam 30, 40 ke senang. 3 kaki Ya. Yo. Sebab tu memang bela-bela negara dari dulu hingga kini memang kita respect lah. Sebab kekuatan mental dan juga fizikal orang tu memang tak dapat ditandingi. Kalau saya sendiri, saya... Masa mental mind kita masa orang dulu lah. Ya, saya ni, orang dulu, dia main mindset tu, kalau dah askar tu, gitulah. Dia bukan kira gaji masa tu. Betul. Kita tak pernah... Gaji berapa? Sangat. Gaji saya masa tu RM545 dia. Masa seorang kapten. RM545. Kalau askar biasa, RM154. Dia lawan juga, sama juga. Disebabkan cintakan negara tu, kita... Ada dia matlamat dia tu, yang dia aim tu. Tujuan yang penting. Negara dan bangsa. Sebenarnya bila Datuk join army, join ketenteraan ni, macam mana Datuk mula develop perasaan macam, aku kena berbakti untuk negara ni, negara perlukan aku. Jadi macam mana Datuk develop benda tu? Daripada minat lah. Ya, daripada minat. Ya. Saya dah minat masuk askar tu. Saya dah minat. Tak ada siapa boleh tolong. Masa saya tu, ayah saya seorang guru. Ayah saya sudah masukkan saya ke, dulu ada Teachers College, nama DTC, Day Teachers College. Dah masuk ke situ. Saya lari. Tak minat langsung. Saya nak askar juga. Jadi saya masuk askar. Lepas tu, semenjak saya masuk askar tu, selama 2 tahun, ayah saya tak bercakap dengan saya. Selama 2 tahun. Pasal saya minat dengan askar tu, saya masuk askar juga. Itu minat. Dia kalau bukan kita, siapa lagi kan, Datuk? Okey, Datuk, kita dah sampai penghujung. Kalau bersembang ni memang saya sepanjang lagi, saya seronok pula dengar. Tapi apakah pesanan Datuk dekat remaja-remaja atau masyarakat Malaysia? Sekarang ni kita nampak lihat cintakan negara tu semakin pudar sebab kita terbuka sangat dengan media sosial, dengan hiburan. Jadi apakah pesanan Datuk di luar sana untuk masyarakat kita di luar sana? Itulah, kalau pendapat saya ialah untuk kita kena bina semangat tu daripada bawah, daripada sekolah. Daripada sekolah, sayangkan negara, sayangkan ni. Okey, kita ambil masa tu saya sendiri, masa tahun 69 saya tengok 13 Mei berlaku. Saya dekat Kuala Lumpur tu, 13 Mei berlaku. Saya datang masa tu, saya belum masuk listrik lagi. 13 Mei berlaku. Pergaduhan, dia orang kata gaduhan perkauman. Ya. Kalau katakan perkauman Melayu lawan dengan India, Cina, apa pasal India banyak mati? Mana kena-mengena dia? Jadi, inilah dia kata. Bukannya perkauman. Lagi satu, saya punya pendapat ya.
Daripada bawah, dalam borang lah. Kalau kau isi borang, kerajaan patut ambil inilah, borang. Apa pasal nak turun bangsa situ? Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Iban, buang bangsa tu warga negara Malaysia. Habis cerita. Then you punya politik start build dalam you. Indonesia, mana dia kata saya bangsa Batak, saya bangsa Minangkabau, saya mana tak ada bangsa Indonesia. Tapi saya pergi ke luar negeri, jumpa kawan orang Malaysia, what are you? I'm a Malaysian lah. Cina atau Melayu kau tanya cakap. Pergi kita, tanya. Kita Malaysian kan? Malaysian, we are Malaysian. Tapi kalau di sini, what are you? I'm Chinese lah. I'm Malay lah. I'm Indian lah. Okey Datuk, ada soalan tambahan. Dalam operasi teliti 2 tu, macam mana Datuk sebenarnya tumpaskan mereka? Okey. Tujuannya pertama sekali, tujuan saya ialah untuk tangkap dia hidup. Pasal apa? Bila tangkap dia hidup, cripple the whole Communist Party dalam Sarawak akan jatuh. Ya, under leader dia Wong Kee Chok. Ya. Jadi kita plan lah, komunis yang surrender duduk sebelah sini, saya betul-betul tengah jalan ni nak tangkap ini, dan satu komunis yang bawa dia masuk akan meloncat ke belakang saya. Itu tujuannya. Saya ikat ibu kaki saya ni, terus lentang ke jalan. Kalau terlanggar, saya sempat tangkap. Okey, komunis yang surrender 2 orang ni saya tak bagi peluru. Saya tak bagi peluru, tak bagi senapang. Saya takut malam dia kerat saya hidup macam mana? Betul. Saya seorang je. Okey. Tiba-tiba macam mana entah dia punya leader tu Fan Si Hiong tu terlangkah jalan tali tadi. Bila terlangkah jalan, bini dia tersangkut tali tu. Bila tertarik saya terlampau dekat macam ni. 5 kaki kan? Tak sampai pun 5 kaki. Sampai. Jadi bila saya tembak, saya dulu pakai senapang nama SMC tau. Submachine gun. Tak ada dah sekarang ni. Orang tak pakai dah semua. Dia tersalah taruh. Saya satu patut saya taruh dekat dia ke single round S. Tapi saya tertaruh automatic. Automatic tegan ni habis. Jadi terlampau dekat ni, peluru tu terus tau, tembus dia masih berdiri lagi. Masa tu dia pakai senjata AK-47. Jadi dia tembak lebih tu. Jadi apa saya nak buat? Takut dia tembak saya tepis dia dengan ni, saya ambil parang, tepis dengan dia, saya loncat, tangkap bini dia. Terus tetap bini dia. Itu ini. Tapi itulah, bila balik tu, bos saya marah saya lah. Apa tak tangkap. Jadi plan tu dah berubah lah. Jadi itu yang saya bunuh laki dia dan bini dia sekali. Tapi yang penting kita dapat amankanlah Malaysia ni kan, sebab banyak cabaran, sebab dalam medan tu kita tak tahu apa yang terjadi kan. Okey, baik, terima kasih banyak sembang hari ini. Memang seronok topik kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk kerana sudi datang berkongsi berita dan ilmu informasi dengan rakyat Malaysia. Okay? Dan kami ingin mengucap terima kasih kepada wira-wira negara kerana kesudian anda untuk sebabkan anda kami sekarang hidup aman damai. Terima kasih sangat dari dulu sehingga sekarang. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe media sosial RTM kerana kami sajikan anda dengan berita-berita terkini. Dan untuk anda di luar sana, jika ingin menonton RTM walau di mana anda berada, anda boleh download aplikasi RTM Mobile atau tontonnya di MyClick. Assalamualaikum dan salam sejahtera.